Tapi malam ni kuliah maghrib kita bincang topik lain lah. Itu malam ni kita nak sambung bacaan kita pada kitab menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, yakni sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ada dari sunnah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tapi orang lupa. Orang tak ingat kepada sunnah tersebut. Jadi kita nak bincang tentang kelebihan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang orang lupa. Banyak sebenarnya dalam kehidupan kita ni amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk dicontohi dan diikuti. Tinggal lagi sama ada kita tahu itu sunnah ataupun kita tak tahu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk mengetahui, mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, pagi tadi pun kita dah cerita bagaimana orang yang betul-betul menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat keistimewaan bersama dengan baginda di hari akhirat, dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang menyimpang atau meninggalkan sunnah Nabi, ataupun bagi orang yang memodifikasi sunnah Nabi, maka orang tu akan dihalang daripada kolam Al-Kautsar. Kita baca pagi tadi tafsir kepada surah Al-Kautsar. Baik, hari ni kita nak sambung ataupun nak baca bab contoh para sahabat dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni bila dia tahu satu benda Nabi buat, macam mana keadaan mereka? Dia sebut di sini para pembaca yang budiman. Perlu diketahui bahawasanya para ulama salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in sangat-sangat bersungguh dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin boleh ditiru oleh selain mereka. Maknanya generasi selepas ni kalau nak ikut sahabat, tak terbanding, kalah kita dengan para sahabat ni. Bila dia tahu sesuatu daripada Nabi, dia akan amal sungguh-sungguh. Yang demikian adalah beberapa contoh perhatian mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kesungguhan sahabat dalam mendakwah dan mengajarkan sunnah. Sahabat ni bila dia tahu satu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersungguh mengajarkan kepada orang lain, walaupun rumah mereka berjauhan dan wilayah mereka berbeza-beza. Kalau boleh dia nak suruh orang buat yang Nabi ajar kat dia. Apa yang Nabi ajar kepada sahabat, sahabat akan dakwahkan, kempenkan kepada orang lain supaya buat sunnah tersebut. Seperti contoh yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Warrad jurutulis Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ni sahabat Nabi. Mughirah bin Syu'bah menitipkan tulisan kepadaku yang ditujukan kepada Muawiyah, yang menyebutkan bahawa setiap kali selesai mengerjakan salat fardu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan zikir tersebut, zikir berikut,
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mughirah bin Syu'bah ni dia dengar, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam baca begitu. Dia tahu. Lalu dia perintahkan kepada juru tulis dia supaya tulis hadis ni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai solat fardu, Nabi akan baca zikir ni dan dia suruh hantar kepada Muawiyah. Suruh hantar kepada Muawiyah. Warrad berkata, setelah itu aku diutus kepada Muawiyah, lalu aku mendengar dia menyuruh orang-orang untuk mengamalkannya. Muawiyah pula bila sampai surat tu daripada Mughirah, Muawiyah dengar je Nabi buat macam ni, Muawiyah pun memerintahkan orang di bawah dia supaya amalkan sunnah ni. Begitu sahabat dengan sunnah Nabi. Hak tahu menyebarkan sunnah, hak dapat tahu mengamalkan sunnah. Dia tak tinggal satu sunnah yang dia tahu, melainkan dia berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain. So kalau kita tahu benda sunnah, kita kena, ni Nabi buat ni, aku nak buat juga. Baik, saya tanya, pernah dengar tak hadis ni? Pernah baca tak zikir ni? Sedangkan zikir selepas salat ni adalah zikir yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita hari ni, kita dengar hadis ni, tak terasa ke kita ada rupanya zikir lepas salat macam tu? Tak terasa ke kita, aku nak baca selepas salat? Kita tak terasa ke macam tu? Bila saya sebut ni hadis Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim, seorang sahabat Mughirah yang dengar hadis ni daripada Nabi, dia perintah supaya orang tulis surat kepada Muawiyah, khalifah pada masa tu. Tulis surat kepada Muawiyah bahawa hadis Nabi macam ni. Muawiyah pula dengar hadis ni sampai kepada dia, terus memerintahkan orang supaya mengamalkan hadis ini. Baik, kita hari ni tak terasa ke nak baca? Ini kata sunnah yang ditinggalkan ni. Berapa ramai hari ni baca zikir ni selepas daripada salat fardu? Muhasabah diri. Cuba ikut saya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni standard, semua orang baca berlaku. Tapi hak jarang orang baca pada ni. Hak ni hadis sahih ni. Allahumma la mani'a lima a'taita. Bunyi tak boleh nak ikut mana. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nak betul, kalau nak betul kena ambil satu buku senarai zikir-zikir selepas solat berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih. Kalau kita dah baca dah tu, baca dah juga. Cuma hak ni kita tambah lagi. Pasal apa? Hak ni hadis yang sahih. Hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bila kita dengar hadis ni, kita mesti ada rasa, aku nak buat pasal ni hadis Nabi ni. Moga kita sayang kepada Nabi semua kan. Semua kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita sayang kepada Nabi, kita nak buatlah hak Nabi ajar. Biar ada rasa macam tu dalam jiwa kita. Kurang-kurang sekali tak bodoh. Oh, aku nak buat juga walaupun sekali. Imam Ahmad bin Hanbal bila dia dengar hadis berkaitan dengan Nabi bayar kepada tukang bekam 1 dinar. Dia pergi bekam tu, lepas tu dia bayar upah 1 dinar. Pasal apa? Dia nak buat hak dia dengar hadis Nabi ni. Begitulah cintanya sahabat kepada Nabi, dan begitulah sepatutnya orang yang mencintai Nabi. Boleh? Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar je amalan Nabi, dia akan buat. Itu satu. Kemudian begitu juga kesungguhan mereka dalam mengamalkan sunnah secara terus menerus dalam apa jua keadaan. Bila dia tahu Nabi ajar ni, dia akan buat sungguh-sungguh berterusan walau apapun keadaan dia. Kita dah tahu dah hak Nabi buat macam ni, kita buat juga walaupun susah, walaupun payah, kita buat juga. Pasal apa? Kita tahu hak ni hak Nabi. Contoh mana contoh? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari Ali radhiyallahu anhu mengenai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta seorang pembantu kepada ayahnya. Kita pernah dengar tak cerita Sayyidatina Fatimah ni, dia pernah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pembantu rumah. Pernah dengar tak cerita ni? Sayyidatina Fatimah, anak Nabi kita, pergi jumpa Nabi atau pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jumpa Nabi, nak minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pembantu di rumah dia. Pembantu ni hamba lah biasanya. Jadi balik daripada perang, biasa Nabi ni bawa tawanan-tawanan perang yang akhirnya dijadikan hamba. Jadi Fatimah pergi jumpa Nabi kalau ada hamba yang dia boleh ambil sebagai pembantu di rumah dia. Okey? Pernah dengar kan hadis ni kan? Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bila sampai ke rumah Nabi, tak ada Nabi. Sampai ke rumah Nabi tak ada, Fatimah pun balik ke rumah dia. Nabi punyalah sibuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah tu waktu malam. Sampai di rumah waktu malam, orang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi Fatimah datang cari Nabi. Dan punyalah sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak dia Fatimah ni, malam tu juga Nabi pergi ke rumah Fatimah. Nabi pun tanya khabar, betul tak mari rumah cari apa semua sekali? Dia kata betul lah, apa hajat kamu? Aku kalau boleh nak ambil pembantu seorang, bantu kerja-kerja di rumah. Lalu Nabi SAW bagi tahu kepada Fatimah dan Ali secara bersama. Masa tu Fatimah ni nak tidur dekat pembaringan dia dah dengan Ali radhiyallahu anhuma. Nabi kata kepada dua-dua tu, Nabi kata apa? Ala u'allikuma khairan mimma sa'altuma. Hendakkah aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Kamu minta hamba kan? Nak tak aku ajar kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu minta itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza akhadhtuma madaji'akuma an tukabbirallaha 34 wa tusabbihahu 33 wa tahmadahu 33 fahuwa khairul lakuma min khadimin." Muttafaqun alaih. Kata Nabi,
apabila kamu duduk nak tidur ni, kamu duduk di pembaringan kamu nak tidur macam ni, waktu malam nak tidur, tengah baring tu, maka di saat itu bacalah, kata Nabi, bacalah Allahu Akbar 34 kali. Alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Tak apalah hak mana dulu kemudian pun, maknanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi ajar kepada Fatimah dengan Ali waktu dia nak tidur, dan kata Nabi, hak aku ajar ni lebih baik daripada seorang khadam bantu kamu. Lalu menjadi satu sunnah zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur ni banyak. Ada ayat kursi, ada 3 kul, ada doa bismikallahumma ahya wa amut. Ada juga malam hari ni sebelum tidur ni bacalah surah Al-Mulk. Ada doa tidur yang panjang, Allahumma inni aslamtu ilaika wajhi, sampai akhir tu. Dan ada juga baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Satu sunnah. Bila Ali tahu radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ni bila dia tahu, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, kata Ali radhiyallahu anhu, aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu sejak mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sahabat ni pegang dengan sunnah Nabi. Kata Ali radhiyallahu anhu, sejak aku dengar Nabi ajar, sampai saat ni aku tak pernah tinggal lagi. Setiap malam nak tidur aku baca. Ada seorang yang bertanya, walaupun pada malam perang Siffin, waktu perang pun perang Siffin. Perang Siffin ni peperangan antara Ali dan Muawiyah. Perang besar Ali Muawiyah. Orang tanya Ali, waktu perang Siffin tu kamu baca tak waktu malam? Kata Ali, perang Siffin pun aku baca. Sungguhnya dia buat hak dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata kita kalah kita dengan sahabat. Kita tahu dahlah amal 2-3 kali, lepas pada tu gak tidur tidur lena, tak sempat dah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar, tak ada dah. Tidur letak kepala dekat Allah. Nah, deku tu. Sahabat ni dia tahu hadis, dia punya amal dengan hadis tu. Kita nak suruh umat ni kalau betul sayang kepada Nabi, contohilah para sahabat Nabi. Sebab mereka lah generasi yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tadi, Mughirah bin Syu'bah, tolong kempen kepada hadis Nabi, sebar hadis Nabi. Ali pula berpegang kuat-kuat sungguh-sungguh dalam dengan hadis yang Nabi ajar, sampai waktu malam dia berperang dengan Muawiyah pun, malam tu dia nak tidur tetap dia baca doa tu, tetap dia baca zikir. Okey. Padahal Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia kata apa? Perang Siffin tu terkenal, dia berlaku daerah, dia terletak dekat sungai Furat. Itu adalah di sinilah terjadi perang besar antara Ali dan juga pasukan Syam, iaitu Muawiyah. Malam tu adalah malam perang besar-besaran. Tetap Ali baca, sebab Nabi ajar. Dia ingat apa? Hak ni Nabi ajar. Contoh yang lain, di antaranya pula kerasnya didikan seorang ayah terhadap anaknya walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dhannakum ilaiha. Nabi kata, jangan kalian melarang isteri-isteri kalian pergi ke masjid apabila mereka minta izin dari kalian untuk ke masjid. Kalau isteri kata, bang, saya nak pergi masjid, boleh? Nabi kata, jangan larang dia pergi masjid. Kalau dia nak datang masjid, silakan. Okay? Selama cukup syarat dia lah. Jangan pakai pakaian yang menjolok mata, jangan pakai wangi-wangian dan tidak menimbulkan fitnah. Kalau cukup syarat, jangan larang dia. Jadi perawi bercerita, Bilal bin Abdullah, yakni anak kepada Ibnu Umar, berkata, demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ni, dia ada seorang anak. Anak dia bila dengar hadis ni, anak dia kata, tak nak, kami nak larang isteri kami jangan pergi masjid. Dia kata macam tu. Dia kata apa? Kami akan larang isteri kami pergi masjid. Dia tak nak bagi isteri dia pergi masjid. Mungkin disebab masa tu fitnah ke, wallahu ta'ala alam. Jadi perawi ni cerita, lantas Ibnu Umar pun menemui Bilal sambil mencelanya dengan celaan yang aku belum pernah dengar sebelumnya. Makna ayah dia ni bila dengar anak dia kata, walaupun hadis Nabi kata macam ni, aku nak larang juga isteri aku pergi masjid. Ayah dia bila dia dengar anak dia nak lawan hadis ni, dia pergi marah ke anaknya dengan cacian atau dengan celaan yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Makna marah sungguh lah. Marah sungguh Ibnu Umar kepada anak dia yang dengar hadis tapi tak nak amal hadis. Punyalah sayangnya sahabat ni kepada hadis Nabi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menyampaikan kepadamu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak melarang, kemudian kamu mengatakan demi Allah aku akan larang. Marah sungguh Ibnu Umar. Aku royak Nabi kata jangan larang, mu kata mu nak larang dia. Marahlah dia. Jadi kita ni begitulah sahabat, begitulah kita kalau boleh. Kalau kita dengar orang memperlekehkan hadis Nabi, kalau orang kita kata, ustaz mari ajar hadis Nabi yang sahih, Nabi buat macam ni, tiba-tiba dia kata tak apalah ustaz buatlah, saya tak buat, saya nak buat saya buat selama ni dah. Agak-agak kalau cakap depan Ibnu Umar macam tu, macam mana? Layak ke tak? Orang datang bagi tahu kat kita hadis Nabi yang sahih, Nabi buat macam ni, kita pula yang dengar, tak apalah mu buatlah, aku nak buat hak ni, aku buat lama dah hak ni. Berpaling daripada hadis Nabi. Agak-agaklah kalau Ibnu Umar dengar, macam mana kita tu? Ibnu Umar ni okey lagi kalau bapak dia Umar, bapak dia lagi. Bapak dia Umar kita tahulah garang, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey. Jadi itu tiga contoh macam mana sahabat ni dia marah kalau orang dengar hadis Nabi tapi tak nak buat hak Nabi. Walaupun orang tu adalah anak dia sendiri, dia akan marah kepada anak dia. Nombor 3, Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam Fathul Bari, kadang-kadang pengingkaran mereka itu dilakukan terhadap perbuatan meninggalkan sunnah-sunnah. Maknanya para sahabat ni dia ingkar kepada orang-orang yang mana tahu sunnah tak nak buat, atau buat sunnah perkara yang meninggalkan.
Kadang-kadang pengingkaran mereka dilakukan terhadap perbuatan meninggalkan sunnah-sunnah. Dia marah kalau orang tinggalkan sunnah Nabi. Kita kadang-kadang yang mengajak kepada sunnah ni kena ingkar, kena marah. Nah, sahabat dulu bila orang royak kepada sunnah Nabi, orang tu tak nak dengar, dia marah ke orang tak nak dengar. Zaman kita ni, orang datang ajar sunnah Nabi, hak ajar tu kena marah. Pelik tu. Hak ajar tu kena marah. Oh, wano ustaz ni ajar benda pelik. Hak ni hadis Nabi. Orang hak mengajar kena marah. Logik tak? Tapi inilah akhir zaman. Akhir zaman. Zaman sahabat, kalau orang mengajar hadis Nabi, orang hak menegar tu tak nak buat kena marah. Zaman kita, bila orang datang mengajar hadis Nabi, orang hak dengar tak nak buat, dia pula marah ke ustaz mengajar. Apa ustaz mengajar hadis ni? Dia marah pula. Sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis. Ada orang kata macam tu. Ni? Ada orang kata macam tu. Dia marah orang ajar hadis. Ajaib. Sebab tu kita ni kena ambil sahabat sebagai contoh. Kalau kita tak mampu buat hadis Nabi kan, jangan marah kepada orang ajar hadis Nabi tu. Kita kena muhasabah diri. Kenapa aku tak mampu buat hadis Nabi tu? Kenapa aku tak mampu amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan marah kepada orang yang menyampaikan hadis. Kita kena terima kasih kepada dia. Mujur dia bagi tahu hak Nabi buat. Sekurang-kurangnya selama ni kita tak tahu apa itu sunnah, kita jadi tahu itu adalah sunnah Nabi. Jangan marah kepada orang yang mengajar hadis ni, jangan. Orang yang mengajar hadis ni, dia datang bawa mutiara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bawa apa? Mutiara kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mampu nak buat, kita jangan marah kepada dia. Sebaliknya kita muhasabah diri. Kenapa aku tak mampu buat sunnah ni? Dan kita mesti berusaha. Aku kalau boleh selepas tahu sunnah ni, aku nak buat sunnah ni walaupun satu kali. Nanti kita akan baca zikir dalam sujud, zikir dalam rukuk. Banyak zikir-zikir yang kita dah baca selama ni. Subhana rabbiyal azim, kalau contohnya. Ada subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Tak jadi dengar kan? Tapi ada dalam hadis Nabi baca macam tu. Jadi sebab tu kita kena berusaha gitu. Yang keempat, mereka juga mengingkari orang yang tidak mengikuti sunnah walaupun orang itu berkedudukan lebih tinggi daripada dia. Maknanya kalau dia ni orang biasa, tiba-tiba orang tu lebih tinggi kedudukan daripada dia. Tiba-tiba orang yang lebih tinggi itu tak buat sunnah Nabi, maka dia yang rendah ni akan mengingkari orang tu. Bukan kerana dia tak memuliakan orang yang lebih mulia daripada dia, tak, kerana dia lebih mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai contoh, sebagai contoh dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, bahawasanya ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba masuklah seorang muhajirin, generasi pertama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar memanggilnya. Jam berapa sekarang? Dia menjawab, aku sangat sibuk dan belum sempat kembali ke rumah sampai aku mendengar azan. Aku berwuduk sahaja, tidak lebih dari itu.
tak mandi. Dia datang salat Jumaat, dia tak mandi. Dia kata, aku keluar rumah, tak sempat balik mandi, aku ambil wuduk, kemudian aku datang salat Jumaat. Hai, macam familiar kalau kita ni, benda ni biasa je pak kita ni. Kan? Benda ni biasa pak kita ni. Kalau mandi pagi tu niat lalu mandi sunat Jumaat. Kalau tak mandi niat sunat Jumaat, kena mandi pula niat mandi sunat Jumaat. Jadi sahabat ni, dia golongan muhajirin yang pertama. Makna orang besar di kalangan sahabat tapi tidak disebut nama siapa. Orang tu datang waktu Umar tengah khutbah. Umar kata, apa mu lewat? Dia kata, aku ni sibuk sampai tak balik rumah, sempat wuduk je. Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu hanya berwuduk padahal kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mandi pada hari Jumaat. Sedang Umar orang masuk Islam kemudian, dia ingkar kepada orang yang masuk Islam lebih dulu daripada dia. Dia tak kira mu masuk dulu ke mu masuk kemudian. Kalau pun mu masuk dulu Islam, kedudukan kamu lebih mulia daripada aku. Tapi bila kamu tak buat sunnah Nabi, ingkar. Umar kata, mu tak mandi hari ni, sedang mu tahu Nabi suruh mandi sunat Jumaat. Oh, kalau Umar hidup zaman kita, habis kena marah belakang. Kita tahu tak ada mandi sunat Jumaat? Tahu tak? Tahu tak? Tahu kan? Waktu kita hak tak mandi tu sekarang, hak mandi dah ni, berapa ramai niat sunat mandi sunat Jumaat? Kau pakai tak niat pakai mandi macam biasa? Tak ada kata niat hari ni mandi sunat Jumaat ni. Sunnah tuan-tuan, sunnah. Benda sunnah ni kita kena Allahu Akbar. Hak ni kita nak suruh faham. Okey. Imam An-Nawawi dalam hadis dalam syarah Muslim berkata, hal ini menunjukkan pengingkaran terhadap siapa saja yang menyelisihi sunnah walaupun dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Orang tu kedudukan dia tinggi sekalipun, kalau dia tak buat ikut sunnah Nabi, maka wajar untuk diingkari. Kenapa? Bukan kerana ketinggian dia, kerana Nabi SAW lebih mulia daripada dia. Faham? Itu yang keempat. Yang kelima, okey. Yang kelima, mereka dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan hadis tentang gerhana matahari dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, aku mengatakan kepada Urwah, saudaramu yakni Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, ketika terjadi gerhana matahari di Madinah tidak menambah 2 rukuk lagi sehingga dia mengerjakan salat gerhana matahari yang seharusnya 2 rakaat dengan 4 rukuk seperti mengerjakan salat subuh. Urwah pun berkata, betul, kerana dia telah menyelisihi sunnah. Urwah adalah seorang tabi'in, sedangkan saudaranya Abdullah ibnu Zubair adalah seorang sahabat. Ini juga menunjukkan pengingkaran walaupun orang hak tak buat tu sahabat. Sebab ada sahabat dia tak dengar hadis Nabi. Logik ke tak? Logik lah. Logik. So logik. Sahabat-sahabat ni, mereka ni bertebaran. Terutamanya setelah daripada Nabi SAW wafat. Lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat ni bertebaran ke pelosok dunia untuk menyebarkan Islam.
Ada sahabat daripada Madinah ni pergi duduk di Mesir, berdakwah di Mesir. Ada sahabat duduk di Syam, berdakwah di Syam. Ada sahabat pergi ke Iraq, berdakwah di Iraq. Ada sahabat duduk di Yaman. Ada sahabat sampai pergi belah-belah Turki ni, berdakwah. Sahabat-sahabat ni bertebaran. Jadi bukan semua sahabat ni dia dengar hadis Nabi tu seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Mungkin orang ni dengar 1000 hadis, orang ni dengar 500 hadis, orang ni dengar macam kita hari ni lah. Bukan kita hadis semua kita dengar, melainkan ulama-ulama yang mengumpulkan hadis. Dia pergi travel cari dengan sahabat ni, lepas tu cari pula dengan sahabat ni, lepas tu cari pula dengan sahabat ni. Dan itulah kerja ulama-ulama hadis dulu, mengumpulkan hadis-hadis yang terpisah di pelosok dunia ni. Jadi ada sahabat tak tahu hadis, wajar. Lalu ada tabi'in dia tahu hadis. Maka ada dua beradik, satu Urwah bin Zubair, satu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi. Urwah bin Zubair tak sempat jumpa Nabi, lalu dia tabi'in. Satu hari dalam salat gerhana, Urwah yang tabi'in ni, yang adik ni, yang tak sempat jumpa Nabi, dia semayang gerhana 2 rakaat 4 kali rukuk. 2 rakaat 4 kali rukuk. Perasan tak? 2 rakaat 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Orang bagi tahu kepada dia, abang kamu tu sahabat. Abang kamu semayang gerhana 2 rakaat 2 kali rukuk, tak tambah rukuk. Dia solat macam solat subuh. Kata adik dia yang tak pernah jumpa Nabi ni, tapi dia jumpa sahabat lain yang cerita kepada dia hadis Nabi. Dia kata abang dia yang sahabat tadi menyelisihi sunnah. Mana walaupun abang dia sahabat, walaupun abang dia tu abang dia, tapi kerana dia dengar hadis Nabi, dia rela menyelisihi abang dia kerana abang dia menyelisihi sunnah. Dia nak ikut Nabi lagi daripada nak ikut abang dia. Dan dia membenarkan hadis Nabi lagi, dia tidak membenarkan abang dia. Walaupun abang dia tu sahabat, walaupun abang dia tu lebih tua daripada dia, tapi kerana dia dengar sesuatu daripada Nabi secara sahih, lalu dia buat apa yang Nabi buat. Boleh tak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Ini beberapa contoh yang kita boleh tengok betapa cintanya para sahabat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sebut cerita, banyak lagi cerita. Macam mana orang ni bila dia dengar hadis Nabi, kalau betul-betul dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan amalkan sunnah. Jadi sunnah-sunnah yang mudah tu kalau boleh kita buat. Tadi kita dah sebut sunnah zikir selepas solat. Antara zikir selepas solat juga ialah baca ayat kursi. Jangan tinggal baca ayat kursi selepas solat fardu. Dan kata orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, amin, doa. Daripada dia baca Fatihah, lebih baik dia baca ayat kursi. Kerana ayat kursi secara sahih adalah amalan zikir selepas salat fardu. Berbeza dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat, bukan zikir selepas salat. Tapi kalau demo dah biasa dah baca, kita pun malah nak kata apalah. Nah, cuma kalau tahu sunnah Nabi ni baca ayat kursi, kita tak akan tinggal sunnah. Tuan-tuan lepas pada ni solat sendiri ke, solat di masjid ke, lepas salam baca istighfar 3 kali, baca hadis yang kita sebut tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adalah sedikit lagi, lepas tu baca ayat kursi. Baca 3 kul, lepas tu baca subhanallah 3 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, cukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu tu sunnah. Jadi kita ni bila kita dengar satu sunnah Nabi, pegang ku. Nabi kata abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Terang. Kita dengar hadis Nabi. Nabi kata gigitlah dengan gigi geraham. Kita sambung lepas azan sikit. Allahu Akbar, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد والصلاة والسلام. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perhatikanlah diri kita, bagaimana kita dengan sunnah Nabi, kerana inilah yang akan menentukan kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menentukan kedudukan kita dengan Nabi. Kita ni hari akhirat akan kembali kepada Allah. Dan di saat kita nak menghadap Allah, kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bernaung di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mengharapkan bantuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu tu ada orang akan dihalau daripada kolam. Nabi sendiri kata ada orang akan dihalau daripada kolam. Dan ada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri nafikan, dia bukan umatku. Sebab antara kita dengan Nabi ada yang mengikat.
Makin banyak kita buat, makin dekat dengan Nabi. Yang mengikat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah dia. Makin banyak sunnah Nabi yang kita buat, makin dekat kita dengan Nabi. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umur di kalangan kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Selisih. Orang tu kata A, orang ni kata B, orang tu kata C, orang tu kata D. Hari ni orang ni kata macam ni, esok kata macam tu pula. Ustaz ni kata lagu tu, orang ni lagu tu pula. Nah, lama-lama dia akhir zaman kita ni kuliah pun sifat bulanan. Kuliah sifat bulanan. Zaman dulu kalau satu pondok, satu je tok guru. Hak bawah-bawah tu ustaz-ustaz belaka. Seorang je tok guru dalam satu pondok. Tak ada 2 3 tok guru. Hak tok guru ni satu, kemudian ustaz-ustaz ada bantu. Tapi semuanya berpusat. Akhir sekali dia punya sifat talaqi dia okey. Zaman ni bukan kuliah mingguan lagi, dak kuliah bulanan. Masuk kuliah bulanan dalam sebulan 30 orang ustaz. Jadi mari seorang tu kata macam ni, orang tu kata macam tu, orang ni kata macam tu, orang ni tu dalam masjid. Mari pula dalam YouTube. Mari pula dalam WhatsApp. Mari pula dalam TikTok. Macam-macam orang kata. Betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang panjang umur akan melihat perselisihan yang banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pesan kepada kita. Nabi kata apa? Fa'alaikum bisunnati. Di saat berlaku selisih pendapat itu, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Hak ni kata A, hak ni kata B. Kita kata hak mana antara A dengan B ni hak sunnah Nabi. Hak ni kata A, hak ni kata B, hak ni kata C. Kita kata dalam tiga-tiga ni hak mana hak Nabi ajar. Kita nak buat hak tu. Okey. Kalau banyak pendapat sangat, kita kata hak ni hak Nabi. Kata dia ni pun hak Nabi tu pun alhamdulillah. Kurang-kurang makna kita tahu sunnah Nabi ni banyak. Kadang-kadang kita kata hak ni, kadang macam ni, macam ni. Jangan pula kita tiba-tiba kata hak A kata gini, hak B kata ini, hak mana sunnah Nabi? Dia kata tak ada ni, hak ni dia rekod sendiri, dia rasa sendiri, dia yang tu kita tak tepi dulu. Kita pegang dulu hak Nabi ni. Sebab Nabi sendiri pesan, bila berlaku selisih pendapat, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu wahai umatku berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para sahabat, para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Macam mana sifat berpegang teguh? Nabi kata abdu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata gigitlah dia dengan gigi geraham. Makna berpegang teguh sungguh-sungguh, gigitlah dia dengan gigi geraham. Sebab itulah dia jalan keselamatan, dan itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat dulu, zaman sahabat dia sungguh buat amal ibadat, sampai dia nak buat ibadat melampaui hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Seorang tu kata dia nak solat malam, tak tidur malam. Pada isyak sampai subuh tak tidur malam. Hak ni pula kata aku nak puasa tiap-tiap hari. Hak tu ketiga pula kata aku tak nak kahwin, aku nak ibadat je. Kahwin ni jadi kurang ibadat. Nabi SAW dengar Nabi kata apa? Apa halnya kaum itu berkata demikian dan demikian. Akulah, kata Nabi, orang yang paling takut kepada Allah. Akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku semayang, aku tidur, aku puasa, ada hari aku tak puasa, dan aku juga mengahwini wanita.
Lalu di hujung hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa-siapa yang tak suka kepada sunnahku, dia bukan dari kalangan umatku. Nabi kata lagu tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkempenlah kepada sunnah. Cintailah sunnah, berpegang teguhlah kepada sunnah dan amalkan sunnah Nabi. Hak kita tahu. Walaupun kita tahu tu sikit. Kita tahu Nabi nak masuk masjid, masuk kaki kanan. Langkah tu berhenti sekejap, masuk kaki kanan dulu. Kita tahu Nabi masuk tandas kaki kiri, duduk berhenti sekejap, masuk kaki kiri dulu. Kita tahu Nabi minum dengan makan tangan kanan. Kita nak minum, walaupun kita pergi kenduri makan tangan kiri, kita mikir, Nabi tangan kanan, ambil minum. Tak sayang ke kita kerana sunnah Nabi? Benda simple je pun. Minum tangan kiri, minum tangan kanan. Nabi kata, la ta'kulu bishimal. Jangan makan dan minum tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Sebab yang makan minum tangan kiri ni syaitan, kata Nabi. Kita bila dengar hadis, Nabi kata sunnah Nabi tangan kanan. Tak sanggup nak minum tangan kiri. Kita teringat kepada Nabi. Jadi sunnah-sunnah ni sebenarnya luas. Kecil pun kalau dia sunnah, itu menjadi tanda kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam bab solat, bab tidur, bab bermuamalah, macam-macam lagi. InsyaAllah kitab kita ni kita akan menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan atau dilupakan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk baca sampai habislah, ya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah dari kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.